Baik, kita mulakan kuliah kita surah Asy-Syu'ara mulai daripada ayat 84. 84 ya. Buka mic, buka mic ya. Kalau nak bercakap tak dengar. Boleh buka mic. Waalaikumsalam. Surah Asy-Syu'ara Al-Quran ya. Asy-Syu'ara ayat 84. Dah, jumpa dah? Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waj'al, dan jadikanlah oleh engkau li bagiku lisana lisan sidqin yang benar fil akhirin pada orang-orang yang kemudian. Waj'alni, dan jadikanlah oleh engkau akan daku min daripada warasati yang mewarisi jannati syurga an-naim yang penuh nikmat. Waghfir, dan ampunkanlah oleh engkau li abi, bagi bapaku, innahu, sesungguhnya dia, kana, adalah ia, minadh-dhallin, daripada orang-orang yang sesat. Wala tukhzini, dan jangan engkau duka citakan akan daku. Nanti. Ini bukan duka cita ya. Jangan engkau hinakan aku, sorry. Wala tukhzini, dan jangan engkau hinakan akan daku. Yauma, pada hari, yub'atsun, mereka dibangkitkan. Yauma, pada hari, la yanfa'u, tidak ia berguna, malun, oleh harta, wala banun, dan tidak anak-anak, illa, melainkan, man, orang yang, ata, telah datang ia, Allah, kepada Allah,
Biqalbin dengan hati, salim yang sejahtera. Bracket bersih. Baik, semak semula. Ayat yang ke-84 surah Asy-Syu'ara ini. Ayat ini ya adalah berkaitan dengan doa ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana sebelum itu Nabi Ibrahim ayat 83 ya dia berdoa Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku hikmah atau ilmu dan hubungkanlah akandaku dengan orang-orang yang soleh. Kemudian sambungan doa dia, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah oleh engkau bagiku lisan yang benar pada orang-orang yang kemudian. Mana lisan itu ialah ya, ucapan lidah. Yang ucapan daripada lidah. Biarlah ucapan itu ucapan yang benar. Yang mana ia jadi ya sebutan kepada orang-orang yang kemudian. Ya. Sebab itu ya kata-kata Nabi Ibrahim ya sentiasa ya disebut-sebut. Ya. Bagaimana Ibrahim bersama dengan Ismail ya anaknya. Ya, Ibrahim bersama dengan Namrus ya. Ya, Ibrahim ya menghadapi saat-saat yang paling ya, mendebarkan, iaitu ya dia akan dibakar. Ya banyaklah ucapan-ucapan tu yang ya dah terpakai sampailah sekarang. Ya, contohnya perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu adalah ucapan Nabi Ibrahim ketika nak dicampakkan dalam api. Ya. Nabi Ibrahim katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah buat kami Allah sebaik-baik yang memelihara atau yang menjaga. Itu ya. Mana ya ucapan-ucapan yang benar itu atau yang ya sidqin ini dengan mana benarlah. Ucapan-ucapan yang benar ini diibaratkan sebagai ucapan yang baik. Ucapan yang baik terkadang orang sudah mati, tapi kata-katanya masih disebut-sebut oleh orang. Ya. Jadi kata-kata itu menjadi satu hikmah. Dijadikan satu hikmah. Pesanan-pesanan seseorang terang teringat oleh orang yang hidup. Ya, dulu mak aku pesan macam ni. Ya. Jadi ya, kata-kata itu kata-kata yang menghidupkan. Walaupun orangnya dah tak ada, tapi seolah-olah ia hidup. Sebab kata-katanya itu sentiasa ya, diperkatakan atau disambung. Kata-kata yang baik. Kata yang tak buruk tak baik. Ya, sebab kata-kata yang buruk ini ia berupa ya, sesuatu yang seolah-olah jadi satu laknat buat si mati. Ya. Tapi kata-kata yang baik ini ya, seolah-olah ia menjadikan pahala untuk si mati. Walaupun dia sudah mati. Contohnya misal kata ya, Profesor Hamka berkata, contoh macam tu ya. Profesor Hamka berkata. Jadi seolah kata-kata ya, seolah Hamka ini masih dalam hidup alam maya. Maksudnya macam tu. Kata-katanya masih disebut-sebut orang. Jadi itulah dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Ya, sebab banyak kata-kata Nabi Ibrahim yang ya, menjadi perbualan ya, orang-orang yang beriman. Sebab baiknya kata-kata itu. Ya. Itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim, waja'al li lisana sidqin fil akhirin. Boleh tak kita berdoa dengan doa ini? Boleh. Berdoa dengan doa ini sebab doa ini bukan doa khusus ya. Sebab doa ini doa yang umum
Jadi boleh kita kalau nak berdoa tu daripada ayat 83 tu lah. Ya, 83 tu Rabbi habli hikman wa alhiqni bis-solihin. Itu ya, sambungan kemudian waja'al li lisana sidqin fil akhirin ya. Kemudian ada sambungan lagi. Waja'alni min warasati jannatin na'im ya. Dan jadikanlah oleh engkau akan aku daripada yang mewarisi syurga naim, syurga yang penuh nikmat ya. Maknanya boleh kita baca 3 rangkap ni ya. Waghfir li abi innahu kana minad dhalin di sini. Ya, ini Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya. Ya, dia kata apa? Dan ampunkanlah oleh engkau bagi bapaku. Sesungguhnya dia adalah ia daripada orang-orang yang sesat. Ini yang dipertikaikan. Ya, kenapa Nabi Ibrahim boleh doakan bapaknya yang kafir, sedangkan dilarang, haram, bukan hanya dilarang tapi haram kita mendoakan ampun untuk orang yang kafir, untuk orang yang musyrikin. Ya, dilarang ataupun haram. Ya, tapi Nabi Ibrahim ni kenapa dia doakan bapaknya? Ini yang dipertikaikan. Sebenarnya Nabi Ibrahim waktu mendoakan ni, bapaknya belum menentang lagi. Ya, perasaannya bapak tu mau dengar cakap dia. Jadi dia mohonkanlah Allah supaya ampunkan dosa-dosanya daripada kesesatannya. Ya. Tapi bila bapaknya jadi penentang keras kepada Nabi Ibrahim, masa tu Nabi Ibrahim pun berlepas diri daripada bapaknya. Dia tidak minta ampunkan lagi. Ya. Jadi ini dia punya jawapan. Ya. Jawapan orang yang kadang berdalilkan, katanya kita boleh doakan ampun, mintakan ampun untuk orang-orang yang kafir. Sebenarnya tak boleh. Ya. Nabi Ibrahim ini doakan bapaknya ketika bapaknya tak menentang. Tapi bila dah penentang, benar-benar menentang Nabi Ibrahim, tak setuju dengan cara Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dah tak doakan lagi. Ya. Yang ini kita tak perlu doa lah. Sebabnya apa? Ya. Sebabnya kita perlu mendoakan kedua orang tua kita, bukan bapa saja. Ya. Rabbi firli wali walidayya. Itu maknanya untuk mak bapak. Ya, sebab mak bapak kita Muslim. Ya, maka kita doakanlah mak bapak kita. Ya. Tak salah. Ya. Tapi mu'alaf, ya, kita tidak boleh ajar kalau mak bapak dia yang masih tidak beriman lagi. Kita tak boleh ajar doa yang supaya dia mintakan ampun untuk mak bapaknya. Tak boleh. Sebab mak bapaknya belum Islam lagi. Ya. Tapi kalau mintakan hidayah boleh. Ya Allah, kau bagilah hidayah kedua orang tuaku. Ya. Itu tak apa. Mintakan ampun tak boleh. Ya. Jadi kalau nak diajar doa tu doa yang lain lah. Jangan doa mintakan ampun kedua orang tuanya. Ya, kerana itu hukumnya salah, haram. Ya. Wala tuhzini yawma yub'atsun, dan jangan engkau hinakan akan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ya. Mana kita boleh doa sampai ayat 87 tanpa meletakkan ayat 86 boleh. Ya. Kita baca ayat 83, 84, 85, meloncat 87. Ini doa. Doa-doa umum daripada Nabi adalah doa-doa yang baik. Ya, yang kebanyakannya mustajab doanya. Ya. Ataupun doa-doa yang Allah sendiri ajarkan dalam Quran. Bukan Nabi, tapi Allah sendiri ajarkan dalam Quran. Ya. Itu doa-doa yang mustajab. Ya. Banyak doa dalam Quran ni bukan doa daripada Nabi Muhammad, bukan. Doa yang Allah sendiri ajarkan. Ya, kita berdoa. Ya, macam katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ayat Quran yang Allah sendiri ajarkan.
Ya. Kemudian begitu juga dengan Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, akhir surah Baqarah. Itu pun ya Allah ajarkan kepada kita. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu doa-doa perlindungan pun Allah ajarkan. Jadi doa-doa macam itu ya doa yang umum semua boleh baca. Tapi ada juga doa khusus ya dari untuk Nabi saja. Yang itu janganlah kita berdoa. Ya, kita tak faham tafsir, tak faham cerita. Ya. Jadi kita asal doa, kita pun berdoa. Ya. Ada doa orang kafir pun ada dalam Quran. Doa orang kafir. Ya. Ya Allah, turunkanlah hujan batu ke atas kami. Ya. Minta turunkan hujan batu pun ada. Orang kafir minta dengan Allah Ta'ala. Ya. Yang macam tu jangan dibaca. Baik, saya terangkan macam doa khusus. Doa khusus ni macam doa Nabi Sulaiman AS contoh. Ya, Nabi Sulaiman, ya, dia berdoa dengan Allah, ya Allah, berikanlah aku satu kerajaan yang tidak ada lagi kerajaan sesudahku. Ya. Jadi Nabi Sulaiman kerajaannya dah jatuh. Lepas tu, ya, daripada kejatuhan tadi, dia berdoa dengan Allah Ta'ala minta satu kerajaan yang tidak ada kerajaan lagi sebesar kerajaannya. Maka Allah berikanlah kerajaan yang besar kepada Nabi Sulaiman, yang mana dia dapat memerintah manusia dan jin, termasuk binatang-binatang. Dia boleh memahami kata-kata binatang. Ya? Jadi dalam hal ini, kita tidak boleh minta doa yang macam Nabi Sulaiman minta. Itu khusus untuk Nabi Sulaiman. Ya, kalau kita minta doa tu, adakah Tuhan akan bagi kita kerajaan besar macam tu? Sebab Nabi Sulaiman kata, yang tidak ada sesudahku, selepasku. Kadang orang, kalau kita nak kaya, kita baca doa Nabi Sulaiman. Kadang WhatsApp macam itulah. Macam-macam WhatsApp macam tu. Bacalah doa Nabi Sulaiman ni, kalau nak kaya katanya. Ini orang tak faham tafsir. Ya. Itu doa khusus, ya, khususiah namanya. Yang macam itu kita tak boleh minta, ya. Memang Tuhan tidak akan kabulkan kepada kita, ya. Jadi ya, kena faham ya tentang doa-doa ni. Jadi doa ni boleh diambil. Doa yang tadi tu, doa ni doa umum. Ya, kecuali yang kita katakan ayat 86 ni, ya, ayat 86. Baik, ya. Kita sambung sikit lagi. Ayat yang ke-90. Wa uzlifati, dan telah didekatkan ia. Dan telah didekatkan ia. Al-jannatu, akan surga, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang ke-91, wa burrizati, dan telah dijauhkan ia. Sorry. Bukan dijauhkan. Tak sesuai dijauhkan. Wa burrizati, dan telah diperlihatkan ia. Betul kan ya? Silap. Dan telah diperlihatkan ia. Al-jahim, akan neraka jahim. Lil ghawin, bagi orang-orang yang sesat. Waqila, dan telah dikatakan ia. Lahum, kepada mereka. Aina, di manakah? Ma, apa yang? Kuntum, adalah kamu. Ta'budun, kamu sembah.
min dunillah, daripada selain Allah. Hal, adakah, yansurunakum, mereka menolong akan kamu. Atau yantasirun, mereka dapat pertolongan. Fakubakibu, maka telah dihumbankan mereka. Fiha, ke dalamnya. Yahtasimun, mereka berbantah-bantahan. Sorry. Mana saya baca ni? Fakubakibu fiha. Fakubakibu fiha, maka telah dihumbankan mereka. Fiha, ke dalamnya. Saya terbaca bawah dia, fiha yahtasimun tu. Sama pula fiha tu. Fiha, ke dalamnya, hum, mereka. Wal ghawun, dan orang-orang yang sesat. Wa junud, dan tentera-tentera. Iblis. Ajma'un, semuanya. Baik, semak semula. Sampai situ dulu. Sampai semak Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, ayat 90, semak balik. Dan telah didekatkan ia akan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Besok di akhirat besok. Surga itu akan didekatkan oleh Allah Ta'ala. Ayat atas belum lagi saya tafsirkan. Sorry. Ayat atas tadi baru doa. Lepas doa tu belum lagi, sambungan belum diterjemahkan lagi. Tengok ayat yang ke-88. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tu ayat 88. Pada hari tidak ia bermanfaat oleh harta dan tidak anak-anak. Di dunia ni harta dan anak-anak itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak memberi manfaat kepada pemiliknya. Tetapi di akhirat ia langsung tidak dapat memberi manfaat kepada kita. Melainkan harta yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan, semua itu akan mendapat pahala di sisi kita. Begitu juga dengan anak. Terkadang anak juga yang ditinggalkan maknanya tidak memberi manfaat langsung, kecuali anak yang soleh. Itu pun namanya soleh, tapi tak pernah mendoakan mak bapaknya, tak ada guna juga. Lebih menamakan yang lain. Biar nama lain, bukan nama soleh, tapi mendoakan orang tuanya. Tak apalah. Ini nama soleh. Nak jadikan anak tu, biarlah anak tu soleh, nama soleh. Yang perempuan tu biarlah anak tu jadi solehah, namakanlah solehah. Tapi jadi hantu semua. Tak ada erti juga rupanya. Tapi harapan orang tua macam tu. Tapi anak ni pula kita tidak tahu. Sebab anak ni terkadang yang mendidik, yang kuat mendidik bukan orang tua. Yang kuat mendidik ialah alam keliling, kawan-kawan dia, teman-teman dia, masyarakat keliling. Lebih kuat mendidik anak-anak daripada orang tuanya. Kadang cakap orang tua tak nak dengar. Tapi cakap kawan dia dengar. Cakap orang lain dia dengar.
Ya, sebab itu terkadang mak bapaknya dia bukan soleh, tapi anaknya semua baik-baik, semua soleh. Sebab apa? Anak terdidik dengan keliling dia. Dekatkan dengan kawan-kawan yang baik, ya. Dengan keliling yang baik, ya, anak ni anak baik, ya, hanya mak ayahnya tak baik, ataupun mak ayahnya tak nak solat, ya, walaupun disuruh solat tak nak solat, tapi anaknya solat tak tinggal, ada setengahnya macam tu. Baik, besok anak ni macam mana pula, ya? Kalau seandainya orang tuanya beriman, doa anak tu sampailah kat dia. Tapi kalau ya orang tuanya tak beriman, ya, bermakna tergantunglah. Memang anaknya yang soleh tadi mendoakan orang tuanya, ya, tapi tak kesampaian, ya, sebab orang tuanya tidak ada hubungan dengan Allah. Ya, mesti nak ada hubungan. Solat itu kan satu hubungan dengan Allah, ya. Tapi mak bapaknya tak ada hubungan. Kemudian ila man atallahu biqalbin salim, melainkan orang yang telah datang ia kepada Allah dengan hati yang bersih. Salim ni sejahtera, ni mana bersih. Mengikut tafsir, ya, yang datang dengan Tuhan dengan hati yang bersih, yang tidak ada syirik. Ya, kalau mempersekutukan Allah tu hati kutub. Ya, yang kedua ialah nifak. Nifak ni sifat munafik. Ya, tidak jujur imannya. Depan orang, wah, nampak beriman, tapi belakangnya tak pernah lakukan perkara-perkara wajib. Ini makna berpura-pura. Jadi, yang dikatakan hati bersih ni ikhlas. Tidak ada syirik dan tidak ada sifat munafik dalam dirinya. Ya, berpura-pura tu tak ada. Terutama berpura-pura dalam iman. Tu bahaya kalau dia berpura-pura dalam iman. Zahirnya nampak iman, hatinya langsung tak beriman. Tu bahaya. Ya. Baik, kemudian sambungan ayat ni, wa uzlifatil jannatul lil muttaqin, dan telah didekatkan ia akan syurga bagi orang yang bertakwa. Syurga tu nampak dekat sangat kepada ahli syurga. Ya, macam cerita ahli sihir. Ahli sihir sanggup diseksa. Ya, diseksa oleh Fir'aun sebagaimana hanya dia beriman dengan Nabi Musa dan Harun. Percaya dengan Nabi Musa dan Harun. Sanggup dia diseksa dan mati. Nah, orang-orang macam ni dikatakan nampak. Surga tu dekat buat dia. Dah nampak dah surga. Macam itulah. Wabu rizatil jahimulil ghawin. Ya, dan telah dinampakkan ia, ya, akan neraka jahim bagi orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat, ya, akan dinampakkan macam mana neraka. Terkadang belum mati pun kadang dah dinampakkan neraka. Ya. Orang-orang yang mati dibakar ni, ya, kalau dia tahulah, ya, nescaya dia akan mengelak dirinya daripada dibakar. Ya, jasadnya dibakar. Ya. Dia belum masuk neraka lagi. Ya, jasadnya dah dimasukkan dalam api. Ya, nampak tak? Ya. Siapa yang bersorak? Ya, sudah tentulah golongan iblis. Tentera-tentera iblis bersorak kalau orang itu mati dibakar. Mati terbakar tak apa, syahid. Ini mati dibakar. Ya. Jasad mati dibakar. Kalau dia, ya, tahulah ketika itu, memang dia tahulah ketika itu, pendek kata, dia tak sanggup, dia tak nak, dia akan berwasiat tak nak dibakar. Macam itulah. Ya. Tapi boleh kata dibakar ni mulia. Ya, mati dibakar ni mulia. Jasadnya tak dimakan tanah, abunya boleh disimpan. Boleh simpan lama-lama. Ya. Kalau dimasukkan tanah, habis dimakan cacing, ya. Habis jadi tanah. Jadi dihiasilah, kehiasan dengan hiasan kemuliaan, ya. Tak adalah rasa kubur kononnya. Mulia matinya. Ya, anak cucu simpan sampailah bila-bila. Kalau dalam tanah tak boleh nak simpan, ya. Macam itulah, ya. Syaitan punya kias, ya.
Kemudian waqila lahum ainama kuntum ta'budun, dan telah dikatakan ia kepada mereka, di manakah apa yang adalah kamu sembah. Jadi orang-orang yang mempersekutukan Allah akan ditanya. Ya, mana yang kamu sembah dulu? Yang katanya boleh tolong kamu, bagi syafaat kamu, mana? Ya, yang kamu sembah min dunillah, daripada selain Allah. Hal yansurunakum au yantasirun. Adakah mereka menolong akan kamu, atau mereka yang dapat pertolongan? Ya, mana dia? Masoalannya tu. Itu yang orang yang menyembah berhala, ya, besok akan ditanya. Ya, ditanya mana yang kamu sembah. Ya, berikan nyawa kepada yang kamu sembah itu. Adakah dia boleh menolong kamu, atau mereka pun dapat pertolongan? Persoalan itu tidak akan terjawab besok. Ya. Faku berkibu fiha hum wal ghawun. Maka telah dihumbankan mereka ke dalamnya, dalam neraka itu, mereka dan orang-orang yang sesat semuanya. Wa junudu iblis ajmaun. Dan tentera-tentera iblis semuanya. Ya. Siapa tentera iblis ni? Pengikut-pengikutnya yang taat di antara manusia dan jin. Ya. Iblis kan bangsa jin yang ditakdirkan Allah tak mati sampai hari kiamat. Besok hari kiamat baru dia mati. Ya. Daripada mula Adam dulu, dia hidup dia sebelum Adam. Ya. Daripada sebelum Adam dia dah hidup. Ya. Kerana dia nak minta nyawa panjang, ya, Allah izinkanlah sampailah hari kiamat. Ya. Tapi orang ingat kadang, ya, jin-jin ni dia tak mati. Jin-jin tak mati, salah ya. Yang tak mati seko ni, iblis. Seko yang tak mati ni iblis, ya. Yang lain keturunan iblis ni jin, sebab iblis ni jin. Jadi keturunan jin ini semuanya ikut ajal. Sampai masanya dia mati. Macam manusia lah ikut ajal sampai masanya mati. Tapi bapa jin ini dia tidak mati sampai sekarang, sehinggalah besok dekat kiamat besok, ya, barulah dia akan mati. Ya. Itulah iblis. Siapa yang mentaatinya, itu namanya junud, tentera-tentera dia. Siapa mereka? Iaitu minal jinni wal ins, daripada jin dan manusia. Manusia yang mentaati iblis, tentera iblis. Jin yang mentaati iblis, tentera iblis. Ya, semuanya ini semua akan dihumbankan dalam neraka. Tapi iblis ni makhluk yang bijak, pakar dalam bidang putar belit. Ya. Bidang putar belit, bidang menipu, dia memang pakar lah, ya, si iblis ni. Ya. Kalau tak manalah si Adam tergoda, Hawa tergoda, putar belit dia, ya, sikit je. Ya, Nabi Adam, Nabi Hawa makan buah pohon tadi, ya, pun tergoda. Ya. Jadi, ya, dia memang pakar. Sebab itu jangan kita tersesat dengan bujuk rayuan tentera-tenteranya. Iblis ni tak datang kat kita. Ya, kita ni siapa dia nak datang? Dia nak datang tu, yang sana tu, general-general tu, tu dia nak datang. Ya. Ketua-ketua negara, dia datang. Ya. Kalau macam kita ni dihantar peribit dah lah. Ya. Tak payah dia datang. Ya. Dihantar peribit je. Ya. Dah cukup. Ya. Dia datang ini yang ketua-ketua. Contoh ketua-ketua negara, dia datangi. Sebab apa? Kalau ketuanya disesatkan, ya, dia akan dapat lagi ramai pengikut. Kalau pemimpin sesat, dia akan jadikan rakyatnya juga sesat macam pemimpinnya. Macam itulah. Kalau orang-orang bawahan ni, dia tak perlu datang. Dia hantar peribit dah lah. Ya. Baik, sampai situ kita tengok tata bahasa sedikit. Buka mic ni kalau nak cakap, ya. Boleh buka mic.
Baik, kita tengok tata bahasa sikit. Kita tengok daripada bawah juga, daripada bawah ya. Cuba kita cari perkataan iblis dalam kamus. Macam mana cara perkataan iblis dalam kamus, ya? Iblis nak cari dalam kamus ni kena cari perkataan 3 huruf jugalah. Apa agak 3 hurufnya? Buka mic ya. Mic tak buka ni tak dapat nak berborak. Tak boleh nak berbincang. Okey. Apa nak cari perkataan dia kalau iblis? Siapa tahu? Ba lam sin. Cari perkataan ba lam sin dalam kamus. Cari ba lam sin. Ada tak perkataan iblis kat situ? Ya. Lepas alif. Lepas alif ba, ya. Cari perkataan ba. Ba ni ya lebih kurang muka surah 44 pun dah ada ba dah. Cari. Ada jumpa tak balam? Cari balam dulu. Balam cari, ya. Cari muka surat 41. Sebelah kiri atas. Kiri atas. Dia daripada perkataan balasa, itu yang jadinya iblis. Jamaknya abalisah. Abalisah. Ya. Abalisah. Ya. Balasa 3 hurufnya, 4 hurufnya ablasa bawahnya. Ablasa kurang kebaikan, pecah hati, duka cita, putus asa, bingung. Jadi perkataan iblis ni sebenarnya daripada perkataan yang dikatakan putus asa. Putus asa. Dia sudah berputus asa daripada rahmat Tuhan. Dia sudah putus asa. Ya. Sedangkan Tuhan janjikan kepadanya ablasa. Ablasa. Jadi maknanya putus asa. Ya. Putus asa. Jadi perkataan iblis itu adalah berasal daripada orang yang putus asa. Ya. Orang yang putus asa itu disebut iblis. Ya. Ini dalam Quran menyebut iblis, tapi dalam kitab Bible, ya, dengan kitab Injil, itu berlainan. Ya. Kalau dalam kitab Taurat disebut Haris. Iblis ni namanya Haris. Kalau dalam kitab Bible namanya Azazel. Azazel, ya. Jadi kalau Taurat dia sebut Haris. Ya. Dalam Quran namanya iblis. Orang yang sama. Ya. Makhluk yang sama. Jadi kita dah tahu bahawa perkataan iblis itu adalah daripada perkataan orang yang putus asa. Putus asa. Sebab itu kita jangan ikut orang yang sudah putus asa atau makhluk yang sudah putus asa. Ya. Tuhan janjikan dia syurga, ya, dia tak nak. Dia sanggup, ya, bermati-matian menentang. Ya. Menentang Allah, perintah Allah Ta'ala. Dia sanggup untuk masuk neraka. Itu maknanya orang yang putus asa, ya, iaitu iblis. Ya. Okey. Dalam Quran ini kita juga
jumpa perkataan, ya, tentera, junud. Apa nak cari dalam kamus perkataan tentera ni? Jim, Jim nun dal. Cari Jim. Cari Jim nun. Jim 63 dah ada Jim dah, tinggal cari nun je. Ya. Jim nun. Siapa jumpa Jim nun? Jim Nundal. Siapa jumpa? Jim Nundal. Ya. Jim muka surat 62 pun dah ada. Ya. Okey. 62. Muka surat 62 kanan. Jumpa tak kanan? Baris yang ke-246. Jandal Asakir. Kemudian bawahnya dua baris yang kelima, ya, kelima. 245 daripada bawah. Daripada bawah kanan. Jundul jamaknya junud, tentera. Dia tidak ada fi'il, ya, dia tidak ada fi'il. Dia tidak ada fi'il. Jadi tak ada fi'il. Jadi begitu juga kalau nak cari janazah, bawah dia. Lepas jundun tu, tengok bawahnya, baris yang kedua. Janazah. Janaiz maknanya usungan mayat ataupun mayat. Ya. Jenazah. Arabnya sebut, ya, jenazah. Kita sebut jenazah. Arabnya jenazah, kita jenazah, ya. Yang bawahnya tu, ya, zanjabila bawahnya. Itu halia. Kan dalam Quran ada zanjabila, kan? Atau mana halia. Ya. Dia punya mic tak apa clear lah. Siapa punya tu, kesian. Tak dengar. Kak Zara ke? Kak Zara tak clear ke mic dia? Okey. Kena surah Al-Insan, kan, zanjabila. Itu maknanya halia. Ya. Okey. Satu lagi pasal kita dah sampai yang bab ini, tengok muka surat tu juga 62, sebelah kiri. Sebelah kiri 246. Baris ke 62. Sebelah kiri. 6. Jannah yajunnu jannah. Maknanya menutup. Ya. Menutup. Tak, bukan ayat, ya. Kamus. Kamus muka surat 62, baris yang sebelah kiri. Sebelah kiri 246. Kan ada perkataan jannah tu. Jannah yajunnu. Ya. Jadi pada jannah yajunnu ni kita kena tahu, ya, itu perkataan daripada yang kita selalu sebut jin. Jadi jin ini berasal daripada jannah. Jin ni bangsa. Jadi bangsa ni bangsa yang gelap, yang menutup. Maknanya, artinya kita sendiri tak nampak jin tu. Dia daripada bahasa menutup. Faham tak, menutup? Macam tu. Ya. Jadi kita tak nampak jin.
Tapi jin tu dia nampak kita. Ya. Hmm. Kemudian kita tengok perkataan bawahnya, ya. Ke bawah. Sampai jumpa perkataan jinnu, janun, jinnah. Ke bawah sikit. Jinnun, janun, jinnah. Jinnah. Ini semua bahasa jin. Maknanya bangsa kepada jin disebut jin, jan, jinnah. Sama. Ya. Jin pun jin, jan pun jin, jinnah pun jin. Mi, mi, kalau jannah surga, ni jinnah. Kalau jinnah mana jin, kalau jannah tu yang dikatakan kebun atau surga. Ya. Jan jin lah. Jan jin lah. Tak clear lah suara apa. Jawahir. Jawahir. Kak Jawahir. Jundun tak ada fi'il. Tak ada fi'il. Tak ada fi'il. Jadi macam jin ini dia ada fi'il jannah. Daripada perkataan jannah. Jannah, ya. Macam minal jinnati wan nas, minal jinnati, itu jin tu. Minal jinnati daripada jin, wan nas dan manusia. Jadi perkataan jin ini berbunyi jin jinnun, jin atau jan atau jinnah. Ya, jinnah. Cuba tengok bawah lagi. Bawah lagi jumpa tak majnun. Majnun. Maknanya apa? Orang gila. Orang gila ini daripada perkataan jin. Jadi majnun ni orang yang dimasuki jin. Daripada perkataan jin tu. Jadi majnun tu maknanya orang yang dimasuki jin. Jadi dikatakanlah istilahnya orang gila. Orang gila. Sebab itu orang gila kan dia meracau sendiri. Orang kena masuk jin tu, kena rasuk jin kan dia meracau. Jadi meracau kan orang kata dia tu gila. Itu dikatakan majnun daripada perkataan jin. Ya. Itu itu malam yang gila. Malam tak gila, orangnya dah gila, orangnya yang gila. Ya. Gila cinta. Jadi malamnya tak gila, orangnya ya. Ya. Orangnya yang gila. Ya. Dan begitu juga kita mencari perkataan jannah, ya, daripada ni juga. Daripada perkataan jin ini juga. Kita baru jumpa perkataan jannah. Jumpa tak jannah atas majnun? Atas majnun yang dah jumpa majnun naik ke atas. Yang keempat, junnah, jinan, jannat. Jannat tu jamak. Mana semuanya menunjukkan surga ke kebun atau taman. Kalau akhirat tu surga, kalau dunia kebun. Ya, ataupun taman. Ya.
Jadi itu perkataan-perkataan yang biasa kita sebut. Ya, kita sebut iblis, kita sebut jin, ya. Jadi iblis ni orang, ya. Ni apa ni? Ya, kita nak sebut iblis ni orang lah. Makhluk. Makhluk. Tapi yang disebut jin, bangsa. Kita kena faham tu. Ya. Jin tu bangsa. Iblis tu nama dia. Nama dia iblis. Kemudian anak-anak apa keturunan dia pun ada nama juga. Nama Balkis, nama itu, nama ini, ya. Banyak nama dia, nama macam manusia ada nama. Tapi yang itu maknanya daripada golongan jin lah. Kalau wujud lah. Itu kalangan jin lah. Kalangan jin. Kalau manusia ni jadi pucung, dia nampak. Ya. Pucung tu, kalau manusia buat tu, tu pucung manusia namanya. Ya. Ya. Jadi, Adam, nama Adam. Adam nama. Bangsanya manusia, insan. Manusia atau kita sebut insan. Insan ni bangsa lah. Kita ni keturunan Adam. Macam jin keturunan iblis. Macam itulah. Faham macam tu senang. Iblis adalah bangsa. Bangsa jin. Macam Adam, bangsa manusia. Macam tu. Adam, bangsa manusia. Syaitan gelaran. Gelaran jahat. Syaitan ni gelaran untuk jin dan manusia. Syaitan ni gelaran jahat untuk manusia atau jin. Jadi kalau iblis tu memanglah dia bergelar syaitan. Sebab dia memang syaitan pun. Tapi namanya tetap iblis. Perangainya syaitan. Kepalanya iblis, perangainya syaitan. Bangsanya jin. Namanya iblis. Perangai. Tapi perangai atau sifat lah. Kita ni kalau sebut syaitan, kita akan tuduh iblis je. Sebenarnya salah. Ya, syaitan ni gelaran. Manusia pun ada jadi syaitan. Kalau jahat pun manusia namanya syaitan. Jin kalau jahat pun syaitan. Ya. Hantu. Hantu daripada apalah ni, daripada jin lah. Bangsa jin. Hantu tu daripada bangsa jin. Pucung keturunan jin lah. Itu wujudnya pucung ni, ya, dia hanya menyerupa untuk menakut-nakutkan manusia. Korin tu maknanya daripada jin lah, jin. Maknanya manusia yang korin ni makna sahabat. Korin tu makna sahabat. Jadi artinya manusia bersahabat dengan jin. Jin ni terbagi kepada dua. Satu jin Islam atau jin kafir. Kalau yang kafir tu ikutlah iblis. Jin Islam ni beragamakan kepada nabi-nabi.
Tapi dalam jin Islam ini bukan semua baik. Ada juga yang jadi setan juga. Ya. Sama dengan manusia. Manusia Islam semua baik ke? Orang-orang Islam semua baik? Tak ada. Banyak setan juga. Macam tu. Sebab tu kena tahu perangai. Setan tu perangai. Perangai. Dia 3 bangsa saja makhluk yang Tuhan jadikan makhluk yang berakal. Ya. Manusia, jin, malaikat. Faham tak? Manusia, jin, malaikat. Itu bangsa. Itu bangsa yang Tuhan jadikan. Macam malaikat ada nama Jibril. Ada nama Mikail. Dalam jin ada nama Iblis. Ada nama Ifrit. Ya. Ada nama lain-lain lah. Adalah nama. Ya. Tapi kena tahu, syaitan tu adalah perangai jahat. Itu je. Dia bukan makhluk, dia perangai. Hantu daripada jin lah. Hantu daripada jin. Yang mana hantu ni bahasa kita. Bahasa Arabnya syaitan. Jadi manusia tu perangai macam perangai hantu. Bunian keturunan jin. Dia bangsa jin. Dia keturunan macam kita, ada Minangkabau, ada Jawa, ada Melayu, ada India. Jin pun ada macam tu. Ada yang dikatakan bunian, ya. Bangsa-bangsa dia lah, bangsa jin. Ya. Okey, sampai situ dulu. InsyaAllah kita sambung semula akan datang, ya. Okey, insyaAllah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul.